Oke, salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan isu siapa lagi selepas ini. Kita tahu dulu Najib mengatakan bahawa keputusan mahkamah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dipenjarakan, dan mereka sangat berbahagia di atas apa yang telah berlaku. Hari ini beliau mengatakan bahawa sangat terkejut dan kecewa apabila kes beliau sendiri, yang mana kita lihat kronologi tentang kes ini, yang mana apabila beliau kata terkejut dan sangat kecewa dengan keputusan Hakim Mahkamah Persekutuan kerana tidak membenarkan permohonan mengemukakan bukti tambahan dikaitkan dengan kes rasuah RLC International RM42 juta. Dan dia kata, saya percaya bukti jelas menunjukkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sangat memiliki konflik kepentingan. Dia sangat mengetahui transaksi 1MDB dan SRC, oleh itu menganggap mempunyai kepentingan peribadi mengenai kedua-dua identiti ini. Apa yang Datuk Seri Najib ini cuba hendak spinkan pada saya, beliau sudah tahu berapa bulan ni yang sebelum-sebelum ini, kenapa dia tidak masukkan dia punya bukti yang mana beliau patut letak supaya bukti tambahan ini mengukuhkan apa yang beliau rasa beliau tidak bersalah. Kenapa hari ini beliau cuba nak menangguhkan dengan bukti tambahan dan meminta tempoh yang begitu panjang, iaitu 3 ke 4 bulan. Ini jelas bahawa Datuk Seri Najib ni cuma hendak melengahkan kes beliau ini agar tempohnya, iaitu pilihan raya itu, yang mana kalau pilihan raya itu nanti jika Barisan Nasional menang dan akhirnya Najib merasakan bahawa dia ada peluang untuk lepas daripada kes ini. Ini harapan beliau, yang mana kalau kita tengok beliau hari ini masih pegang jawatan, iaitu pengerusi Barisan Nasional itu sendiri, dan akhirnya itulah harapan beliau yang terakhir, kerana satu caranya untuk beliau melepaskan diri adalah politik. Ini adalah taktik yang saya lihat digunakan oleh Datuk Seri Najib ini, hanya nak melengahkan perbicaraan ini agar beliau tidak boleh masuk ke dalam penjara di awal-awal ini, dan akhirnya nanti kalau Barisan Nasional menang, maka beliau rasa kes ini boleh dibebaskan ataupun dilepaskan. Ini harapan beliau. Dan apa yang saya lihat di sini, selepas beliau ini nanti, jika kita berjaya membuktikan kes-kes ini dan akhirnya mahkamah menjatuhkan hukuman, maka kita rakyat boleh meyakini mahkamah ataupun kita punya undang-undang negara ini tidak lagi 2 darjat. Kerana orang lain akan melihat bahawa walaupun Perdana Menteri Datuk Seri Najib itu menjadi bekas Perdana Menteri kita, dan akhirnya apabila dijatuhkan hukuman, maka rakyat yang lain ataupun pemimpin-pemimpin lain akan merasa takut, dan akhirnya kita juga akan boleh melihat pimpinan-pimpinan yang selama ini bersekongkol dengan kerja-kerja mencuri merompak wang rakyat ini, boleh kita humban ke dalam penjara. Ini adalah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada dunia luar, ingin melihat kehakiman kita ini sama ada mereka menjalankan keputusan dengan betul ataupun mereka di sebaliknya. Ini adalah tergantung dengan apa yang telah pun kita lihat hari ini, yang mana rakyat menunggu-nunggu keputusannya, dan akhirnya apabila kita melengah-lengahkan, ini sebenarnya dilihat oleh rakyat, diperhatikan oleh rakyat bahawa seolah-olah perkara-perkara yang tidak adil akan berlaku. Sebab itu keputusan mahkamah hari ini apabila menolak keputusan Datuk Seri Najib ini untuk cuba melihatkan ataupun nak menambahkan bukti tambahan, maka ditolak, dan akhirnya keputusannya yang mana kita tahu sebelum 26 hari bulan ni, Ogos ini, maka keputusannya kita tahu, dan kita juga berharap apa yang Datuk Seri Najib buat kepada pimpinan-pimpinan pembangkang yang lain yang mana menggunakan kuasa beliau waktu itu dalam Barisan Nasional, kita harap ada keadilan di sini, yang mana beliau dulu menghumban Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kes-kes yang entah ke mana. Begitu juga hampir saja timbalan Presiden PKR, iaitu Saudara Rafizi Lamli, juga hendak dihumban ke dalam penjara. Dan kita tahu, gara-gara perkara inilah juga Saudara Rafizi Lamli terpaksa menjadi ahli parlimen waktu itu, dipecat kerana denda. Dan akhirnya ini adalah cara Datuk Seri Najib memusnahkan kerjaya politik orang lain dengan kuasa yang beliau ada waktu itu. Tapi apabila beliau tidak ada kuasa hari ini, dan akhirnya beliau cuba untuk menggunakan
emosi rakyat untuk meraih sokongan supaya rakyat melihat bahwa beliau itu tidak bersalah. Ini adalah jelas cara politik beliau yang memporak-porandakan, yang mempropagandakan pihak pembangkang, terutamanya menyerang kepada timbalan Presiden PKA itu dan juga menyerang kepada kepimpinan DAP itu, adalah jelas bahwa beliau sedang takut dan beliau memang takut dengan penjara, tetapi berani melakukan rasuah-rasuah besar yang mana beliau adalah pimpinan utama negara suatu masa dulu dan akhirnya diikuti oleh pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional yang lain. Percaya atau tidak, selepas Datuk Seri Najib masuk dalam penjara, kita akan lihat ramai lagi yang akan kita boleh dakwa dan kita boleh juga selidiki supaya kita tahu inilah rasuah yang berlaku dalam negara. Selepas daripada isu 1MDB, kita lihat, kita boleh bongkar isu 6 bilion. Selepas 6 bilion ini nanti, ada lagi yang main ratus-ratus juta. Yang melibatkan 50 juta ini belum sampai lagi. Yang kita buat sekarang ni bilion semua. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Kita perlu hentikan. Inilah masanya rakyat melihat bahawa kepimpinan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib selama ini yang mereka jual-jualkan, yang mereka laung-laungkan adalah propaganda untuk mereka menang dan kembali berkuasa, akhirnya menindas rakyat, akhirnya membuat hutang banyak, rompakan berlaku terlalu banyak. Kalau kita lihat isu yang mana yang beliau kena ini melibatkan bilion duit. Yang mana kita lihat projek yang tergedala, bilion duit. Isu yang berlaku ketirisan dalam negara ini melibatkan berbilion-bilion duit. Jadi hutang negara itu berbilion-bilion, tetapi akhirnya hutang itu bukan disebabkan untuk membantu rakyat, tetapi disebabkan oleh ketirisan, rasuah, salah guna kuasa, semuanya ada dalam tu. Akhirnya mereka sendiri yang kaya, tetapi rakyat menderita. Jadi perkara ini kalau kita lihat, tidak payah Datuk Seri Najib nak terkejut dengan apa yang telah berlaku. Kerana beliau sendiri menukarkan peguam beliau saat akhir, buat benda seperti ini, meletakkan bukti, nak menunjukkan bukti tambahan di saat-saat akhir. Yang sebelum-sebelum ini kenapa dia tak buat? Banyak masa Datuk Seri Najib bermain dengan media sosial. Dia lupa bahawa beliau ada kes mahkamah. Adakah kita boleh jawab seperti itu? Tapi dia jawab itu yang saya ulang-ulang cakap. Dia beritahu dekat wanita Barisan Nasional bahawa apapun fitnah, apapun hujah, apapun yang pembangkang cakap, kalau boleh jangan lewat daripada 3 jam. Beliau nak menangguhkan kes beliau sehingga ke 3-4 bulan lagi. Apalah punya cerita Najib ni. Sebab itulah saya kata, beliau ni bapa segala spin nombor 1 tetapi kosong. Sebab itu bila masuk parlimen nak bentangkan apa pun tak boleh. Beliau hanya jadi hero di dalam media sosial kerana beliau rasa orang-orang kuat kiri kanan masih ada. Satu saat kalau dah masuk penjara, tak ada orang lagi peduli, baru dah sedar langit itu tinggi atau rendah. So itu pencerahan saya berkenaan dengan Datuk Seri Najib ini, biar rakyat faham. Dan selepas ini, kalau beliau berjaya kita masukkan ke dalam penjara, saya percaya ramai lagi pimpinan-pimpinan UMNO Barisan Nasional yang terlibat dengan rasuah-rasuah besar ini akan berjaya kita bongkar. Saya yakin orang seperti saudara Rafizi Lamli akan membongkar lebih banyak lagi, kerana saya percaya tidak semua orang yang ada dalam kerajaan, tidak semua orang-orang yang terlibat ini bersekongkol dengan perkara ini. Mereka pasti akan datang memberi maklumat kepada timbalan Presiden saya, iaitu saudara Rafizi Lamli. So sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Saya harap memberi manfaat kepada semua dan kita pilih pemimpin yang ada integriti untuk memimpin negara selepas ini. Sekian, terima kasih.